dan selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pengurusi majlis, kepada penganjur PMUKM sendiri dengan kerjasama IPU dan ahli panel yang sudi, dan saya kira ahli panel yang sangat berbesar hati untuk datang pada hari ini, dan rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganjuran sembang PRU 13, dia politik apa kata anda, merupakan anjuran PMUKM dengan kerjasama IPU untuk menerapkan pendidikan politik dan menggerakkan kesedaran ke arah PRU 13 yang kita kira tak lama lagi bakal menjelang, walaupun kita tak tahu bila tarikhnya kan. Oleh itu, kami di peringkat PMUKM mengambil pendekatan untuk mendengar pandangan daripada mahasiswa dan mahasiswi sendiri tentang bagaimana politik yang mereka ingin rencanakan. Tajuk PRU 13, Real Politik Apa Kata Anda. Real Politik Apa Kata Anda kan? Kita akan tengok apa yang ahli panel akan kata tentang real politik, pandangan-pandangan bernas daripada ahli panel, dan mungkin apa yang dimaksudkan dengan politik, adakah politik baru, politik demokrasi, ataupun ada perbincangan tentang model demokrasi Islam ataupun dan sebagainya kan. Sebelum kita pergi jauh, saya akan kenalkan ahli panel pada malam ini. Ahli panel yang berdekatan dengan saya adalah Nur Hazwani binti Daud, FSSK tahun 3, kos politik. Yang seterusnya di tepi Nur Hazwani adalah Ahmad Tajuddin bin Abdullah, tahun 4, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Kejuruteraan Mekanikal dan Bahan. Yang di hujung adalah saudara Anik Rukaini bin Muhammad Azmi, tahun 4, juga FKAB, Kejuruteraan Awam dan Struktur. Kalau kita tengok ahli panel pada malam ini, dia 2 lawan 1 lah. 2 lawan 1 dari segi lelaki lawan perempuan, dan satu lagi adalah kejut lawan sensualiti kan. Tak apa. Itu cakap ilmu ni bukan dilihat kepada kos yang kita ambil kan. Kalau kita rajin membaca, kita boleh mahir dalam pelbagai bidang. Saya akan terangkan perjalanan forum pada malam ini. Kita akan bagikan forum sembang PRU 13 pada malam ini kepada 3 pusingan. Pusingan pertama, kita akan minta pandangan tentang tajuk yang diberikan dari setiap ahli panel. Daripada setiap ahli panel, kita minta pandangan selama 15 minit setiap seorang. Pusingan kedua, saya akan mengajukan soalan dan ahli panel diberi masa dalam 10 minit untuk menjawab. Kalau ajak terlebih sikit tu, kira tak apalah, kita halakan. Yang ketiga, kita akan buka sesi soal jawab daripada sesi soal jawab daripada audiens, dan mungkin ada pandangan ataupun lentaran yang ingin ditanya, yang ingin dikongsi bersama rakan-rakan mahasiswa yang lain. Saya teruskan pusingan pertama dengan menjemput saudari Hazwani untuk memberikan pandangan berkenaan tajuk real politik apa kata anda. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang, salam sejahtera. Baiklah, terutama sekali terima kasih kepada moderator yang dihormati, saudari moderator, barisan panel, dan semua hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini. Assalamualaikum semua, sihat? Alhamdulillah. Hari ini saya dijemput sebagai wakil persepsi, iaitu Persatuan Sejarah Politik dan Strategi FSSK, wakil untuk membincangkan tentang sembang PRU 1.0. Dan ini adalah pertama kali kita adakan, dan saya cuba buat apa yang saya mampu dan apa yang saya pelajari dalam kelas, dan cuba praktikkanlah, kongsi ilmu bersama-sama. Jadi kalau boleh kita janganlah buat macam ini adalah satu program TV yang serius apa semua, tak mahu, takut jadi.
Jadi kita macam sembang-sembang, kongsi ilmu tu sama-sama, insyaAllah. Okey, apa itu real politik? Okey, bila kita dengar pasal real politik, mungkin orang cakap politik sekarang, politik sebenar. Dan bila kita cakap pasal politik, apa itu politik? Biasa kita akan biasa politik tu dengan perkara yang kotor, kuasa, rasuah. Itu biasa kalau kita tanya individu yang biasa. Jadi di sini dengan apa yang saya belajar, saya dapat rumuskan di sini apa itu real politik. Okay, konsep real politik ni pada awalnya dipelopori oleh seorang tokoh Itali iaitu Niccolo Machiavelli. Pernah dengar tak nama tu? Nah, jadi Niccolo Machiavelli ni adalah satu tokoh Itali yang mana sangat kejam, menggunakan konsep matlamat menghalalkan cara. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa real politik itu adalah cara yang sebenar untuk kekalkan kuasa. Real politik memang real, memang berlaku sekarang, memang ada pun sekarang. Sebagai contoh, okey, sekarang ni PRU 13. Jadi umumnya sekarang ada parti-parti politik di Malaysia seperti UMNO, kan, PKR dan sebagainya. Jadi setiap parti mesti ada dia punya cara ataupun dasar idea untuk mengekalkan pemerintahan atau kelangsungan setiap parti. Seperti juga negara kita, pemerintah kita sendiri, pasti dia ada ideologi sendiri ataupun cara matlamat apa saja cara untuk memastikan pemerintahan dia berada dalam keadaan aman, sejahtera dan berterusan. Okey, jadi di situ kalau kita lihat pada Niccolo Machiavelli ni, memang sebenarnya kita juga mengikut cara pemerintahan Niccolo Machiavelli, iaitu yang mana matlamat menghalalkan cara dengan mengedepikan segala etika, segala nilai moral yang ada. Tapi di sini kita perlu lihat bahawa kita negara Islam. Jadi macam-macam mana pun kita kena tahu batasannya. Bolehkah Islam itu mengajar kita? Adakah Islam itu mengajar kita untuk bercakap bohong, membuat fitnah, menutup periuk nasi orang lain? Jadi di sini kita perlulah seharusnya pemimpin, biarpun kita melihat nilai-nilai ciri yang mana ada pada Niccolo Machiavelli itu untuk mengekalkan kuasa, namun jangan mengedepikan Islam itu. Okey, seterusnya kita boleh lihat bahawa sarjana juga berhujah bahawa sebenarnya real politik itu ada positifnya. Positifnya adalah dia segala apa yang mereka lakukan, segala apa rancangan praktik yang mereka lakukan itu adalah untuk memastikan pemerintahan negara itu tercapai. Jadi di positifnya maksudnya memang setiap pemimpin, even adalah pemimpin negara, pemimpin PMUKM, persepsi, kita ada dasar sendiri, objektif sendiri, peraturan sendiri untuk memastikan kita punya persatuan ataupun pucuk pimpinan kita berada dalam keadaan yang aman dan juga tercapai objektif sesebuah persatuan itu. Okey, di sini jangan kita lupalah batasan sebagai dalam merealisasikan real politik kita dengan adanya jangan kita buat fitnah semua itu. Sepatutnya seharusnya pemimpin, ketua sesebuah negara itu perlu tahu. Jadi di sini perlunya penerapan agamanya, penerapan sasiah dan moral di situ. Dan saya nak petik sedikit tentang perlunya seorang pemimpin tu kaya sasiah, kaya ilmunya. Sebagai contoh, kata-kata Sayyidina Abu Bakar seperti sedikit, kata beliau adalah, aku telah dipertanggungjawabkan mentadbirkan kerajaan. Aku bukanlah yang terbaik, aku memerlukan nasihat dan bantuan. Jika sekiranya aku melakukan kebaikan, maka sokongilah aku. Jika aku melakukan kesilapan, perbetulkan daku. Kini di sini kita pemimpin. Jadi kalau kita buat salah, ada pihak-pihak yang menasihati kita, itu salah. Jadi kita perlu melihat ataupun menimbal balik setiap apa yang kita lakukan, setiap apa keputusan yang kita ingin lakukan dan mempraktikkan kepada orang lain. Sebab pemimpin adalah sangat dipertanggungjawabkan dan juga setiap amalan akan dipersoalkan oleh Ilahi. Jadi satu kisah juga iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab ketika bersendirian menangis kerana melihat rumput-rumput. Dia berkata betapa bahagianya rumput-rumput bukan seorang pemimpin berbanding dengan dia, yang mana Sayyidina Al-Khattab tu nanti dia akan dipersoalkan di akhirat kelak kerana dia adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin sangat dipertanggungjawabkan. Jadi real politik ini di sini saya cuba tegaskan sekali lagi agar kita semua faham, iaitu cara yang sebenar untuk kekalkan kuasa. Jadi setiap ahli politik, pembangkangkah dia, kerajaankah dia, ada real politik di situ dengan objektif untuk mengekalkan kuasa masing-masing. Okey, jadi faham tentang real politik di sini? Okey, alhamdulillah. 15 minit dah ke?
15 minit. 5 minit lagi. Okey, 5 minit lagi kita ada. Apa tu tak tahu. Okey, kita ambil sedikit tentang politik dan real politik dan politik. Okey, sekarang ni seperti contoh untuk mengekalkan kuasa. Tak kiralah parti-parti belah mana pun, biasa politik. Kalau nak kuasa mesti ada kotor sikit, mesti ada rasuah sikit, mesti ada kawalan, takut menakutkan. Itu politik. Jadi tipulah kalau macam aku bersih dari politik. Mana tahu nak dapat kuasa tu sendiri mesti dah ada cucuk-cucuk, pandang-pandang kan. Mesti ada dah bodek-bodek sikit. Itu politik. Jadi macam-macam mana pun politik nak pangkas siapa, tepuk dada, tanya selera. Jadi kita dapat lihat mana satu betul, mana satu silap. Jadi di sini mahasiswa kita banyak membaca, kita tahu isu semasa sebelum kita mengatakan sesuatu, meletakkan pemimpin itu betul ke salah, kaji dulu, lihat, baca dan cuba untuk menilai. Kita tak boleh cakap sembrono je, dia ni salah, dia ni apa. Ada bukti, pernah lihat. Jadi kita jadilah seorang yang dia politik dia di situ, biarpun dia salah ke apa, maksudnya kita dapat melihat. Jangan sekadar mengikut internet saja, dengan kata kawan-kawan. Kita perlu menilai. Tepuk dada, tanya selera. Itulah politik. Itu yang politik. Dan juga itulah real politik yang saya dapat gambarkan dan saya dapat huraikan daripada apa yang saya bincang dengan lecturer dan apa yang saya belajar. Okey, macam mana moderator? Okey, terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Nur Hazwani. Okay, saya kira kepuasan tadi berkenaan dengan dia politik. Okey, kita teruskan dan dah dapat poin kepada kepuasan yang diberikan daripada saudari Hazwani tadi kan. Dia politik adalah cara yang sebenar untuk mengekalkan kuasa. Andai kita guna politik tu untuk perkara yang tidak baik, maka tidak baiklah politik tu. Jika kita menggunakan politik itu dengan dan mentadbir dengan cara baik, maka baiklah politik yang kita gunakan, kita pakai tu kan. Okey, seterusnya saya minta saudara Ahmad Tajuddin untuk bagi pandangan tentang real politik. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya rasa penerangan yang diberikan oleh rakan kita Sepsi, mungkin kawan-kawan dah boleh dan pensyarah dah boleh cakap apa, fikir mungkin bentuk politik macam mana yang kita nak kat Malaysia. Mungkin itu soalan pertama saya lontarkan. Tapi saya punya pandangan saya sendiri dan saya pernah saya cakap pada Anik malam ni, saya berada kat atas pentas, so tak ada siapa boleh mengatakan saya salah kat sini. Okay, real politik, kalau kita baca, kalau kita dengar pun konotasi sangat berbunyi sangat negatif. Pada pandangan saya, real politik ni lebih kepada negatif apabila pengertiannya sendiri dia mengabaikan tentang moral dan bunyi dia lebih kepada materialistik. Materialistik kat sini bukan berkenaan cincin atau gelang ke atau apa, tapi ia lebih kepada power, kuasa dan macam mana sebuah kerajaan itu sendiri, kerajaan lah pasal kita bicara tentang politik, untuk mengekalkan kuasa dia pada satu tempat. Boleh orang cakap apa? Macam Machiavelli cakap kan, bila kita set up satu mission, kita akan capai whatever it takes. Maksudnya apa sahaja yang ada kat depan, apa sahaja caranya, kita mesti capai. Itu real politik. Penerangan mudahnya macam tu. Tapi kita boleh tengok kat Malaysia, saya dah bercari kan, macam mana nak menggambarkan tentang real politik di Malaysia. Saya setelah mencari, saya terjumpa satu fakta berkenaan situasi di Malaysia sejak, saya rasa lebih kurang 30 tahun ke belakang. Okey, kita tengok kat Malaysia. Malaysia kita mengamalkan sistem federalisasi, sistem persekutuan yang menjamin hak kenegerian. Setiap negeri ada hak masing-masing dan dia ada power juga masing-masing. Tetapi malangnya kita lihat Malaysia dari sudut untuk mengekalkan kuasa mereka, sistem federalisasi ini semakin lama semakin